bab berhubung dengan radha'atil kabir, penyusuan kepada orang yang sudah besar. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke rumahnya. Pada ketika itu ada seorang lelaki di sampingnya. Qala Hafsun, kata Hafs, fashaqqa dhalika alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan keadaan itu dan berubah mukanya. Kemudian mereka berdua sepakat dalam meriwayatkan hadis ini, yaitu Aisyah berkata, mereka berdua, yakni Hafs bin Umar dan Muhammad bin Kathir, yakni dua orang itu guru Imam Abu Dawud, sepakat dalam meriwayatkan, kata Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia itu adalah saudara susuan saya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan siapakah saudara-saudara kamu itu, sebabnya ialah penyusuan yang sah, yang dikira minal maja'ah, ialah penyusuan yang menghilangkan kelaparan, yakni penyusuan yang mengenyangkan. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud, katanya, tiada penyusuan, yakni tidak dikira penyusuan itu, tidak, penyusuan tidak dikira melainkan ma syaddal azm, yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Faqala Abu Musa, maka Abu Musa berkata, jangan kamu bertanya kami lagi. Wa hadzal habr atau al-hibr fikum, dalam keadaan si alim ini ada di kalangan kamu. Dengan sanad satu lagi serupa juga maksud hadisnya dengan hadis tadi, cuma dia kata di tempat syaddal azma itu ansyaza al-azma, sama juga makna dia, cuma lafaz dia berbeza. Bab man harrama bihi, bab orang yang mengharamkan dengan sebab penyusuan itu, yakni walaupun orang itu sudah besar, jadi haram juga, jadi mahram juga dia tu. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Ummi Salamah, bahawa Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abd Syams telah mengambil Salim sebagai anak angkatnya, dan dia mengahwinkannya dengan anak saudaranya yang bernama Hind binti Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Salim itu adalah maula kepada salah seorang perempuan Ansar. Dia menjadikan Salim itu sebagai anak angkatnya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengambil Zaid sebagai anak angkatnya. Semasa jahiliyah, orang yang mengambil seseorang sebagai anak angkatnya akan dikaitkan dengannya, dan dia akan menerima pesaka daripadanya, sehinggalah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat berhubung dengan perkara ini, yaitu firman-Nya, ud'uuhum liabaihim, kamu kaitkanlah mereka, panggillah mereka dengan mengaitkannya dengan ayah-ayah mereka, hingga kepada firman-Nya, fa ikhwanukum fid din wa mawalikum, yakni jika kamu tidak mengetahui ayah dia, tak boleh nak panggil, tak boleh nak binkan kepada ayah dia tu, maka dia adalah saudara kamu dalam agama dan maula kamu. Selepas itu mereka pun kaitkanlah anak-anak angkat ini dengan ayah-ayah mereka, yakni yang sebenarnya. Orang-orang yang tidak diketahui ayahnya,
menjadi maula dan saudara seugama dengan orang Islam lah. Pada ketika itu datanglah Sahlah binti Suhail bin Amr Al-Qurashi, kemudian Al-Amiri ataupun juga Al-Amiri. Thumma itu makna juga. Dia ni adalah isteri kepada Abi Hudzaifah. Katanya, wahai Rasulullah, kami selama ini menganggap Salim itu, yang ini benar-benar seperti anak kami. Dia pun pulang ke rumah dan berada bersama saya dan Abi Hudzaifah di rumah yang sama. Dia melihat saya dalam keadaan fudlan, dalam keadaan pakaian biasa, berpakaian biasa. Ada juga setengah-setengah ulama mengatakan fudlan itu dalam keadaan saya memakai hanya sehelai saja kain pakaian. Allah telah menurunkan berhubung dengan mereka ini, berhubung dengan anak-anak angkat ini, apa yang telah Rasulullah SAW sendiri tahulah. Jadi apa katamu tentang dia ni, tentang Salim ni? Nabi SAW pun menyuruh dia dengan katanya, ardi'ihi, kamu susukanlah dia, bagi susu kepadanya, kamu susuilah dia. Jadi Sahlah itu pun bagilah susu kepadanya untuk 5 kali penyusuan. Dan selepas itu dia dianggap, dikira sebagai anak susuannya, anak susuannya. Dengan sebab itulah Aisyah menyuruh anak-anak saudara-saudara perempuannya, anak-anak perempuan, anak-anak perempuan bagi saudara-saudara perempuannya, dan anak-anak perempuan bagi saudara-saudara lelakinya. Menyusukan sesiapa ataupun orang-orang yang Aisyah, yang dia nak tengoklah, nak berjumpa dengan Aisyah, nak masuk menemuinya. Jadi kalau orang tu nak berjumpa dengan dia, nak tengok dia tanpa bertudung, itu caranya dia buat. Tetapi Ummu Salamah dan sekalian isteri-isteri Nabi SAW enggan, mana tidak menerima, tak mahu buat untuk seseorang masuk menemui mereka dengan cara memberi susu seperti itu, selagi tidak orang itu diberikan susu semasa dalam buayan, semasa masih kanak-kanak betul lah. Kalau tidak begitu tak sihat bersadah ni. Wa qulna li Aisyah, mereka berkata kepada Aisyah, wallah, demi Allah kita tidak pasti, barangkali itu adalah suatu keistimewaan, suatu kemudahan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Salim sahaja, bukan kepada orang-orang lain. Jadi kita tidak pasti ini boleh jadi khusus untuk Salim sahaja. Jadi kita tak boleh pakailah hak tu untuk semua orang. Tak apalah, sekat tu dulu. Tengok. Kita balik semula. Bab fi radha'atil kabir, bab tentang atau berhubung dengan, berkenaan dengan, boleh belakalah waktu tu fi tu. Kalau zaman dulu dia terjemah kitab-kitab lama zaman dulu, kitab-kitab kuning kita panggil tu, bab pada menyatakan, begitu. Pada menyatakan hak tula lah, hak tula tentang penyusuan orang yang sudah besar, yang ini selepas daripada masa ataupun peringkat penyusuan yang sebenarnya lah. Masa penyusuan yang sebenarnya iaitu pada masa bayi tu lah, masa menyusu lagi tu. Kebanyakan ulama kata dalam masa 2 tahun ataupun lebih kurang dalam masa tu lah. Tu orang panggil masa penyusuannya. Ni menyusukan atau memberi susu kepada orang yang sudah besar. Ikutlah umur 5 tahun ke 6 tahun ke.
15 tahun kau ikutlah. Orang sudah besar lah, sudah lepas daripada masa penyusuan hak biasa, hak lumrah. Jadi seperti biasa kita kena ingat semua. Kalau tak sebut pun kena ingat lah hak ni. Kalau dalam bab hukum, Imam Abu Daud akan kemukakan dalil bagi masing-masing ulama. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Bagi orang yang mengatakan tak boleh hak lagu tu, tidak jadi mahram, tidak sah, tidak dikira penyusuan yang sah yang menyebabkan seseorang itu jadi mahram kalau penyusuan itu berlaku setelah besar. Ni Imam Abu Daud buat bab ni untuk itulah, untuk orang-orang tu, golongan tu. Jadi pegangan mereka nya ni lah antaranya. Lepas tu dia buat bab hak selepas ni kan, orang yang mengharamkan dengan sebabnya, yakni orang yang menganggap penyusuan walaupun setelah besar tetap menjadikan orang yang disusui itu sebagai mahram. Itu ni dalil dia. Jadi dalil masing-masing tu Imam Abu Daud buat mari. Itulah tujuan dia ni. Orang kata gini, ada mazhab kan, ada beza pendapat dalam perkara ni. Orang hak kata boleh tak boleh tu, tidak jadi mahram tu, dia pegang dengan ni, dia buat bab ni. Orang hak kata boleh, jadi juga, dia pegang dengan hak asal lagi. Fikir tengoklah dalil pula. Fikir tengok. Cuma dia nak ayat dalil masing-masing. Itu peranan Abu Daud. Salah satu maksud utama dia, kerja dia lah, kita kata kerja dia di kalangan kitab-kitab hadis ni. Kalau hak tu ni, itu tujuan dia. Jadi hak bab pertama ni, cuba kita perhati. Kalau ada kitab syarah ni, babun fi radha'atil kabir ay ba'da zamanil fitam la yuharrimu. Selepas daripada kanak-kanak itu dipisahkan daripada penyusuan, yang selepas daripada berhenti menyusu, itu masa dia lah. Dalam masa tu la yuharrimu, tidak menjadikan mahram, tidak mengharamkan, yang tidak mengharamkan seseorang tu untuk bergaul dalam keadaan dedah kepala ke apa, begitu. Itu maksud tidak mengharamkan itu. Hak senangnya kita kata tidak menjadikan mahram. Itu hak senang, tidak menjadikan mahram. Ini bab khusus yang Imam Abu Daud buat untuk mereka. Jadi ceritanya begitulah. Jadi mana dalilnya? Dalil siapa dia? Di sini yang telah zahirnya kita dapat simpulkan, mengatakan tidak boleh selepas besar. Siapa dia? Kira-kira je kalau dalam hadis ni Nabi dia ambil berat kata tu. Bila Aisyah kata dia tu saudara saya, saudara susu dengan saya, Nabi SAW pun kata, kamu kena perhati molek siapa saudara-saudara kamu tu, yang kamu kata saudara-saudara kamu tu, kena pastikan molek. Sebab penyusuan minal maja'ah, ar-radha'ah minal maja'ah. Mana penyusuan yang diambil kira, yang sah, yang menjadikan seseorang yang menyusu itu mahram, iaitu minal maja'ah, apabila penyusuan itu mengenyangkan, menghilangkan rasa lapar. Maknanya iaitu susu itu menjadi sebagai makanan utama kepada orang itu. Susu ni jadi sebagai makanan utama kepada orang bila dia kecil. Ketika kecil tu, ketika besar dah ketika besar dia kenyang dengan nasi, dengan roti, tidak jadi kenyang dengan hak tu. Berdasarkan riwayat ni, maknanya orang apabila sudah besar tak boleh dah dia kenyang dengan benda lain. Budak ni pada masa kecil tu, dalam masa 2 tahun tu, dia mengenyangkan dia lagi sebab perut dia tu tidak kuat, lemah lagi. Susu merupakan makanan utama dia, bukan benda lain. Kalau sudah benda lain jadi makanan utama yang mengenyangkan seseorang itu, pada ketika itu tak jadi dah menyusu. Menunjukkan di sini Nabi SAW menganggap penyusuan ini ada jangka masa dia, yang diambil kiranya.
iaitu semasa mengenyangkan, iaitu semasa kanak-kanak. Kalau ketika kabir sudah besar tidak dikira. Jadi kira-kiranya berdasarkan hadis ni lah, orang-orang hak kata tak boleh tu dia pegang dengan ni. Takut-takut orang besar dah pun ambil kira juga, ataupun selepas daripada beti dah menyusu, setelah lama tu menyusu pula, tak boleh lah lagu tu. Mana sebelum berhenti, mana susu tu jadi makanan utama dia berterusan dalam masa tu. Kalau ada diberi air sikit sebanyak pun tak kira hak tu hak utama dia, iaitu susu. Ataupun kalau dia tidak menyusu pun dia makan mengolah air tu, masa tu, peringkat tu, tempoh tu adalah tempoh penyusuan lagi, dikira lah dalam masa tu. Jangan duduk bergaduh, mengaku macam-macam. Sebab semasa jahiliah dulu macam-macam berlaku. Dia tidak ada ketentuan lagu tu, tidak ada ketentuan tempoh tu, dalam jangka masa ni ketika mana. Jadi bercelaru lah, tidak ada ketetapan. Seseolahnya Nabi SAW nak menetapkan tempoh tu, pada masa mana yang dikira. Jadi siapakah orang ni yang Aisyah kata saudara dia ni siapa? Kalau kita tengok dalam syarah ni, Hafiz Ibn Hajar kata saya tak dapat pastikan nama dia. Saya rasanya iaitu anak kepada Abil Qais. Hak baru ni kan Aflah akha Abil Qais. Aflah iaitu saudara kepada Abul Qais. Hak ni anak kepada Abil Qais pula. Hak tu hamna sabahnya. Hafiz Ibn Hajar kata tidak benar orang yang mengatakan ini ialah Abdullah bin Yazid Radhi', yakni adik-beradik susu dengan dia. Sebab apa? Abdullah bin Yazid itu dia tabi'i dengan ittifaq ulama, dengan ittifaq imam-imam. Tapi orang yang mengatakan dia ni Abdullah bin Yazid, dia kata mak dia tu pernah bagi menyusukan Aisyah di suatu ketika dahulu. Lepas tu dia hidup lagi lama lagi selepas pada tu, sampai dia boleh dia dapat anak pula. Dia dapat anak pula. Jadi hak itulah yang dikatakan saudara sesusu dengan Aisyah mengikut setengah-setengah ulama ni. Tetapi hak lebih sesuai di sini iaitu anak kepada Abul Qais tadi. Yang baru ni kita sudah jumpa dah kan. Aflah tu mula-mula Aisyah tak sah juga. Benarkan dia masuk ataupun dia dalam keadaan terdedah dengan Aflah itu. Tapi Nabi SAW sendirilah yang kata benarkanlah dia tu pak cikmu, bukannya orang lain. Baru ni kita sudah jumpa dah. Itu pak saudara. Ni anak kepada Abul Qais. Anak kepada Abul Qais itu anak dengan mak hak lain pun tak kira. Ataupun anak kepada perempuan yang menyusu, kepada isteri yang menyusukan Aisyah ni tak kira. Seperti kita sudah jelaskan siapa-siapa baru ni, dia kira mahram belaka. Jadi hak tu hak lebih sesuai. Cumanya dari segi di sini Nabi SAW tidak nak menafikan anak tu, anak Abul Qais tu. Kalau Aflah saudara Abul Qais tu dia boleh terima sebagai pak saudara Aisyah, jadi Aisyah pun berdasarkan hak tu lah dia fahamnya. Ya, jadi dia benarkan hak ni dia anggap sebagai saudara dia. Tiba-tiba Nabi SAW kata tidak begitu. Jadi kalau hak menyabit penyusuan ni kena tengok dulu. Bagi orang yang tak saya terima ni anak Abul Qais, dia kata kalau anak Abul Qais apa ni, dah Aflah boleh terima, anak dia pun boleh terima lah juga. Ni orang lain pula ni. Sebab tu kata dia hak lebih sesuainya bukan anak Abul Qais. Maka dia kata Abdullah bin Yazid, seorang lagi. Jadi hak ni tidak jelas bagi penyusuan ni masa mana. Masa mana. Kalau setelah dia besar tak boleh. Kena dia kecil juga. Tapi bagi orang yang tak terima hak ni pula, sebab Abdullah bin Yazid ni tabi'i lama pula selepas pada tu. Jadi dia sebesar mana yang tak boleh jumpa dengan Aisyah tu? Sebesar mana? Kita katalah baru-baru balik. Baru-baru balik pun tak boleh dah juga. Sebab tu ya begini ni timbul persoalan di sini ni.
Jadi Nabi SAW sebenarnya bukan nak royak dia tu lagu mana-mana tak boleh, kau tidak adik-beradik kau, dia tidak nak royak tu, cuma kena ambil berat dalam masalah penyusuan. Yang menjadikan mahramnya apabila menyusu pada ketika kecil. Boleh jadilah Abdullah bin Yazid itu tidak menyusu dalam tempoh tu, boleh jadi dia menyusu dalam tempoh menyusu juga, cuma Nabi SAW nak bagi peringatan saja di sini, bukan royak dia tu diberi susu selepas daripada tempoh penyusuan, tidak nak royak tu, nak suruh beringat, sebab yang dia ambil kiranya tempoh tu. Apabila sudah besar, mana lebih daripada 2 tahun, benda ni ada khilaf lah, seperti akan kita tengok nanti, ada khilaf. Jadi kalau lebih daripada tempoh tu, dia kira besar lah. Bila besar, tak jadi mahram. Inilah pegangnya orang yang mengatakan penyusuan yang sah, yang menjadikan seseorang itu mahram, iaitu apabila ia diberikan dalam masa dia, dalam tempoh kanak-kanak tu masih menyusu lagi. Kalau sudah besar ataupun tidak menepati syarat dia, tak boleh. Tak boleh. Jadi syarat dia tu lagu mana, berapa kali menyusu, berdasarkan riwayat selepas ni dia suruh bagi 5 kali menyusu, tak apalah. Itu ada khilaf, kita akan tengok akan datang. Jadi cuba perhati di situ, fa innamar radha'ah minal maja'ah, itu ringkas tu, penyusuan daripada penyusuan kerana menghilangkan kelaparan, itu ringkas sangat. Sebab itu dia perlu ditakdirkan, di bawah tu ada takdir, seolah-olahnya Nabi berkata la radha'ata mu'tabar illa al-mughniyah 'anil maja'ah awil mut'imah minal maja'ah, itu takdirnya. Dan dengan hadis ini juga orang-orang yang mengatakan penyusuan itu menyebabkan jadi mahram, dengan hadis ini juga dia pegangnya, iaitu tak kira minum susu tu dengan minum isak meme tu, kita kata isak tetek tu, ataupun dengan makan susu tu, dijadikan sebagai makanan, buat keping-keping gitu misalnya, ataupun dengan dimasukkan ikut hidung, tak kira, dengan dimasakkan tak kira, asalkan susu. Hadis ni lah juga, sebab innamar radha'ah minal maja'ah, waktu dia sebut penyusuan yang dikira iaitu yang menghilangkan rasa lapar, yakni yang mengenyangkan. Jadi kalau mengenyangkan cuma dalam tempoh itulah, dalam masa penyusuan itulah, tak kira, tidak semestinya dengan isak pada tetek tu, tak mesti. Dengan cara-cara yang lain pun boleh juga. Orang yang berpegang begitu, dia pegang dengan hak ni lah. Sebab ada lagi hadis-hadis yang lain, orang hak pegang hak lain, dia mesti kena isak, dia mesti kena emas, dia panggil emas tu mana isak. Isak tu tak boleh isak puting hak botol tu, mana puting ibu tu, dalam hadis yang lain dia sebut la tuharrimul massatu walal massatan wal imlajatu wal imlajatan. Al-massah maknanya isak, imlajah maknanya sumbat masuk dalam mulut tu, tetek tu. Jadi di situ dia sebut isak. Dengan sebab itu ada juga ulama yang mengatakan syaratnya kena isak. Kalau bu ikut lain, bubuh dalam botol susu tu, dengan puting palsu dia tu, tak jadi. Dia kata tak sah, tak boleh lagu tu. Ataupun kita proses susu tu buat lagu lain, buat susu debu ke, tak boleh, tak boleh. Ataupun kita masuk kok lain,
Kod lain tak boleh. Macam-macam lah syarat benda ni, ada khilaf banyak. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama mengatakan jadi juga, tidak semesti dengan isap pada tetek tu, tak mesti begitu. Dan tidak mesti dalam bentuk air susu. Kalau diproses ataupun kalau dimasak dan dibuat dalam bentuk lain pun, asalkan mengenyangkan, dia kira dah. Cuma bezanya dia ada khilaf lagi dari segi berapa kali tu. Situ ada khilaf pula, berapa kali, bila, itu ada khilaf pula. Itu akan datang, kita akan jumpa. Inilah pendapat jumhur ulama. Dalam kitab ni pun ada sebut dalam syarah pada muka surat 34. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengecualikan. Dia terima dah tadi tu, dia mengecualikan kalau huknah tak boleh. Kalau huknah dengan menggunakan picagari tak boleh. Picagari tak boleh. Tapi huknah tu, picagari tu lagu mana, kok mana, kok hidung ke kok mulut ke, tak kira. Kalau guna picagari tak boleh. Tapi kalau guna golai tak apa. Guna botol susu, kau misalnya bubur susu dalam tu, tak apa. Tapi guna picagari tak boleh. Itulah yang mereka kecualikan, kalau ulama-ulama Hanafi. Tapi kebanyakan ulama orang lain kata boleh berlaku. Tetapi Laith bin Sa'ad dan Ahlu Zahir bantah, dia tak setuju. Dia kata tak boleh. Tak boleh. Dia kata syaratnya innar radha'ah innama takun biltiqam ath-thadi wa masl laban minhu. Penyusuan yang dikiranya iaitu apabila kanak-kanak tu dia isap susu, isap tetek tu, dengan memasukkan kepala tetek dalam mulut dia dan dia isap, itu baru jadi. Kalau tidak tak boleh. Kalau bagi dengan botol susu ke dengan cara lain tak boleh. Benda ni ada khilaf. Tetapi jumhur ulama mengatakan jadi. Jadi dengan sebab itu, kalau kita tak say lah, kalau kita tak say, jangan mudah-mudah lah. Kalau memang kita nak jadikan anak tu anak susuan kita, tak apalah, boleh lah buat kui lah. Jadi tidak nanti menyusu ni di dada, mengikut jumhur ulama. Kalau bagi dalam botol pun jadi dah. Apalagi kalau mengikut jumhur ulama, termasuk Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sekali bui ya, sudah jadi dah. Kalau mazhab Syafi'i itu dia 5 kali. Alah, tak apalah, waktu ada khilaf lah. Jadi maknanya kena beringat benar lah. Benda ni dia mungkin berlaku kadang-kadang apabila budak menangis, budak jerit, lapar, kelaparan. Jadi bila kesian, dia ada susu, bukan susu dia lebih, dia bagi. Sebenarnya pagi tu bagus, tak ada apa, dia jadi susu, jadi keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita ada maksud tu lah, kalau kita nak. Zaman sekarang ni kita boleh atasi benda tu dengan cara bagi susu teh lah. Bila kita bagi susu teh, selesai. Budak tu nak susu je, lapar ya. Kalau kita kata tak boleh bui nasi, orang zaman dulu dia bui nasi leceh. Macam-macam lah. Kita sekarang ni kalau tak boleh, tu susu, banyak susu bagi hot tu. Tapi kalau nak kesenangan, nak jadi ramai keluarga, boleh buat lagu ni. Tidak salah. Benda ni tidak mansuh sampai sekarang ni pun boleh buat sampai bila-bila pun tidak mansuh. Dalam Quran pun sebut tentang ibu susu ni, ada sebut. Dalam hadis pun sangat banyak. Nabi SAW sendiri pun dia ada adik-beradik susu dia, ada pokcik susu, macam-macam lah ada. Dan benda ni lumrah di kalangan orang Arab. Di kalangan kita kurang sikit. Kurang sikit. Apalagi kalau sekarang ni dia ada susu tu lah, apa dia, susu debu tu, susu tin tu, boleh mengatasi masalah ni lah. Begitu.
Dan orang-orang yang mengatakan sekali tidak akan kenyang, sekali isap tidak akan kenyang, dia pegang dengan hadis ni juga. Sebab Nabi SAW kata penyusuan yang dikiranya ialah yang menghilangkan rasa lapar, yang mengenyangkan. Kalau katakanlah budak tu tak kenyang lagi dengan sekali menyusu, tak kira lagi. Ada satu lah orang kata, ulama-ulama lah yang mengatakan dia tak pandai sekali, sebab Nabi kata mengenyangkan. Jadi kalau bos sekali tu tak kenyang lagi, kita nak tahu mana kenyang tak kenyang. Misalnya kalau dia berhenti, dia menangis lagi, dia nak lagi, itu mana tak kenyang lagi, tak kenyang lagi. Tapi orang-orang yang mengatakan sekali pun jadi dah, dia pegang dengan hadis lain. Hadis ni kurang menyokong lah, sebab kata mengenyangkan. Jadi kalau sekali pun sudah kenyang, tak kira asalkan kenyang. Kalau 5 kali pun tak kenyang, tak kira kenyang. Sebab dia pegang dengan hadis ni. Tapi orang yang kata kenyang kau tak kenyang kau, asalkan sekali menyusu, itu sudah menjadikan mahram, dia pegang dengan hadis lain. Dia pegang dengan hadis lain. Yang jadi khilaf tu pasal ada beberapa hadis lah. Ada beberapa hadis. Tak apalah. Jadi orang yang Imam Ahmad mengatakan sekali 2 kali menyusu tak boleh, tak jadi lagi, dia kena 3 kali sekurang-kurangnya. Sebab dia pegang la tuharrimul massatu walal massatan, sekali isap dan 2 kali isap tidak menjadikan mahram, tidak mengharamkan. Jadi sekali dan 2 kali dalam hadis tersebut. Maknanya kalau 3 kali tu jadi dah lah. Dia pegang kot tu. Orang hak tak terima hak tu, Imam Syafi'i kau ataupun orang-orang lain yang kata kena 5 kali, dia bukan ayat 3 kali jadi dah, dia ayat sekali 2. Sebab kita bahasa Melayu kata sekali 2 kali tu tak jadi lagi. Bukan nak ayat 3 kali tu jadi, nak ayat sikit. Di situ nak ayat sikit. Sebab kita bahasa Melayu kalau kata bos sekali 2 tu tak jadi lagi, apakah dia betul-betul nak ayat sekali dan 2 kali? Tak. Nak ayat sedikit, dia kena banyak. Banyak tu lagu mana? Kita tengok hadis lain lah, kata dia ada 5 kali. Dia sebut 5 kali. Kita tengok hadis lain, bukan 3 kali. Tak boleh faham daripada hak ni kata dia. Begitu juga orang yang kata sekali jadi dah. Dia akan kata, dia akan takwil lah hadis ni. Hadis ni bukan nak ayat 3 kali tu baru jadi, sekali 2 kali tu tak jadi. Tak. Dia nak ayatnya nyusu sengerti, sekali pun jadi dah, nyusu sengerti. Sebab ada juga budak-budak dia kan, kalau dia duduk isyak tu, patut bunyi mainan kau apa-apa, dia pun lepas. Lepas tu dia isyak lepas pula. Ada juga lagu tu. Tu tak kira tu. Itulah maksud sekali 2 tu tak kira tu. Tapi kalau sekali pun lama dia isyak tu sampai air susu tu habis, kenyang tu kalau lagu tu walaupun sekali. Jadi dia akan takwil juga hadis ni. Orang-orang kata sekali pun padan dah, tapi dengan syarat nyusus roti. Jadi khilaf tak apalah, masing-masing lah waktu tu, masing-masing lah. Tapi Imam Ahmad dia pakai hak ni, dia pakai zahir, dia banyak zahir, dia lebih dekat dengan zahiri. Kebanyakan pendapat dia tu. Misalnya dalam ni dia pegang sekali dan 2 kali, hak tu tidak menjadikan mahram. Maknanya kalau 3 kali jadi 3 ke atas dia pegang hak tu. Supaya Nabi SAW kata kepada Ammar yang berguluman guling dalam tanah nak bertayamum tu, dia kata tak payah lagu tu, pada gini ya. Pada mu tepuk tu apa muka dah buat gini ya. Sekat ni. Sebab tu Imam Ahmad pakai sekat ni, sekat pergelangan tangan je, sapu tu. Sebab Nabi isyarat gini. Dia tidak kata gini sampai ke sini. Tapi orang-orang lain yang tak terima tu,
Dia kata Nabi royak gitu, dia bukan nak royak hak tu, dia nak royak mudah je. Tidak perlu guling siapa habis kena debu di tubuh tu, tidak siapa gitu. Nak royak mudah. Yang ni sapu muka dan sapu tangan. Dia tidak nak royak hak tu, nak royak mudah sangat je benda tu. Supaya juga di sini. Itu masing-masing pahaman lah, masing-masing pahaman lah. Orang tak saya terima tu sebab dia tengok ada pula hadis lain. Siapa sekat ni? Apa kita nak kan hadis tu? Jadi dia tak boleh. Lagu tu lah juga ni pun mana-mana pun lagu tu ya, lebih kurang cara. Sebab tu jadi berbeza pendapat. Tapi orang-orang hak tak saya terima, orang-orang hak tak saya terima, hak 5 ke, hak apa nama ni 3 ke, la tuharrimul massatu walal massatan, dia tak saya terima. Sebab kata dia semua perhati, semua hadis Aisyah berlaku. Hadis Aisyah ni muttaribah, kata dia. Hadis Aisyah ni muttaribah. Tu kata Ibnu Battal, muka surat 34 tu. Ahadits Aisyah kulluha muttaribah. Tak tetap. Sekali kata macam 3 tu jadi dah, sekali kata 5, sekali 10, macam-macam, tak tetap. Jadi hak tak tetap gini kita tak boleh pakai. Kita kena pakai balik asal. Asalnya sebanyak mana? So kata dia. Dia pergi situ lah. Supaya dengan hadis hak semaya khusuf tu lah. Rokok tu berapa kali? Jumhur ulama kata 2 kali rokok, supaya sujud juga dalam setiap rakaat tu. Jadi 2 rakaat, rokoknya 2 supaya sujud. Rakaat yang kedua pula begitu juga. Tapi ada dalam hadis sebut 3 pun ada juga, 4 pun ada juga, 5 pun ada juga, 6 pun ada juga, dah sahih juga. Jadi bagi orang dia kata susah lah kalau mu kata 2, apa mu tak kata 3? 3 pun sahih juga. Hak 4 sahih lagi, ada lagi. Apa mu tak pakai lagu tu? Dia akan kata, kita kata dia, misalnya dalam mazhab Hanafi, dia kata semaya khusuf, semaya gerhana, rokoknya 1 juga, supaya semaya biasa juga. Sebab apabila khilaf banyak ni, tak boleh nak pegang, kita balik asal. Balik asal lagu mana? Semaya skala lagu mana? Rokok apa kali? Sekali ya ada. Jadi hak lain-lain dia ketepikan. Sebab apa? Dia kata muttarib. Itu kaedah, nak ayat kaedah muttarib. Muttarib ni tak tetap. Sekali hak dia kata gini, hak dia kata gini, hak dia kata gini. Jadi hak sebenarnya balik asal. Asalnya sa. Sebab tu dia pegang dengan hak sa. Tapi bagi orang hak kata, dia kata 2, dia tengok hak kebanyakannya hak kuat-kuat, hadis-hadis hak kuat-kuat, hak lebih banyak 2. Dia pegang dengan tu. Ini pelik ni, tidak serupa semaya biasa. Apa-apa dia panjang lah pula, ikutlah waktu tu. Nak cerita je dari segi punca khilaf tu. Dapat apa orang ni tak sepakat hak ni? Itulah antara sebabnya. Ni macam ni Ibnu Battal ni pensyarah kepada Bukhari lah. Dia kata hadis-hadis Aisyah ni semuanya muttarib. Jadi kena tinggal, kata dia, hadis-hadis tu. Dan kita kena kembali kepada kitabullah. Jadi dalam kitabullah tak ada sebut kadang-kadang. Dia sebut ibu yang menyusukan kamu. Dia tak ada royak apa kali. Dia tak ada royak berapa kali. Balik situ, balik kepada asal. Asalnya Quran. Dengan sebab itu ada riwayat daripada Ibnu Abbas. Dia kata Aisyah kata tu la tuharrimur rad'atu wala rad'atan. Sekali 2 penyusu tu dulu kata dia. Sekarang ni tak, sekali pun sudah menjadikan mahram, sudah mengharamkan juga. Kalau kata mengharamkan, mana haram kahwin dan sebagainya. Kalau kata jadi mahram, serupa juga. Haram kahwin, mahram ni makna boleh dedahkan aurat dia tidak boleh dedah pada orang lain. Itu mahram. Jadi tidak sesuai kalau kita kata mengharamkan kepada dia kalau buka aurat. Sebab itu kita kata sesuai, tidak menjadikan mahram. Itu lebih sesuai. Terjemahan itu. Tak apalah. Itulah bendanya. Lepas tu seterusnya, ini juga kalau nak dibuat dalil lah, boleh kita senaraikan termasuk dalam dalil golongan yang mengatakan kalau setelah besar tak boleh, penyusuan itu tidak dikira.
Yang dikira ni kalau masih budak lagi. Tetapi hadis ini Imam Abu Dawud nak rayaknya kepada dia. Dia nak rayaknya hadis ni macam-macam. Kita akan jumpa macam-macam. Ada hak sahih macam yang pertama tadi. Ada yang dhaif. Kalau nak kiranya ulama pihak yang kedua tak saya terima pendapat seperti golongan pertama. Kenapa? Kadang-kadang dia kata hadis yang dia mau pegang itu dhaif. Misalnya hadis ni, hadis yang kedua ni. Ceritanya Ibnu Mas'ud kata penyusuan yang dikira hanyalah yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Yang ni jadi daging darah. Jadi daging darah atau jadi makanan asasi. Maksudnya ketika masih budak lagi lah. Budak lah minum susu jadi gitunya. Kalau orang tua ni tak. Walaupun jadi juga tetapi bukan hak utama. Hak utamanya hak lain. Abu Musa berkata, kamu jangan tanya kami lah kalau dalam keadaan si alim ni, orang alim ni ada di kalangan kamu. Ini Ibnu Mas'ud. Riwayat Hasan lagi tu seperti juga, cuma lafaz dia berbeza sedikit, iaitu di tempat syadda itu ansyaza. Tu je. Bezanya. Tapi dari segi lain serupa. Cuma riwayat ini tidak sahih. Jadi kalau nak kemukakan hak ni saja tak ada. Hak ni Imam Abu Daud nak ayat, nak ajar selain daripada dia nak kata golongan yang lain kadang-kadang dia tak sepakat tu sebab dia kata hadis demo tu dhaif. So, yang keduanya, apa ya ulama-ulama kadang-kadang pegang dengan sesuatu pendapat tu dia guna juga hadis dhaif. Buat mari juga. Misalnya Abu Daud mari sini. Ini mewakili golongan yang mengatakan tidak menjadikan mahram lah. Kalau sudah besar penyusuan tu, golongan pertama lah kita kata. Sini. Apa dia mari juga. Imam Abu Daud nak ajar kepada kita bahawa kadang-kadang ulama mari hak dhaif itu sebagai sokongan saja. Hak sampingan, bukan hak utama. Hak utamanya dia pegang hak lain. Hak lagu-lagu ni sebagai sokongan, bunga-bunga aja kalau kita kata sekadar gitu. Bukan hak utama. Bukan hak utama. Sebab apa yang jadi tidak sahih tu? Sebabnya inilah dalam sanad dia tu ada Abi Musa. Ada Abu Musa. Bukan Abu Musa hak dalam hadis tu, dalam matan tu. Abu Musa hak dalam hadis tu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa hak dalam sanad tu Sulaiman bin Mughirah kata Abu Musa meriwayatkan hadis ini kepada puak-puak dia, kepada mereka. Abu Musa tu ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini Abu Musa lain. Abu Musa lain. Jadi Abu Musa ni siapa dia? Majhul. Perawi yang majhul. Perawinya tidak dapat dipastikan siapa dia ni. Walaupun Ibnu Hibban kata dia ni perawi thiqah, tapi kebanyakan ulama rijal hadis mengatakan dia ni majhul. Hanya ada meriwayatkan hadis tentang penyusuan ni. Lepas tu ayah dia pun majhul juga. Jadi berjujuk dua orang ni majhul. Jadi tak boleh lah. Majhul juga. Dia dengan ayah dia ni majhul. Bila majhul jadi dhaif lah hadis itu. Tapi kalau kita kata dhaif pun, hak seumpama ni ada. Hak tadilah ataupun hak lain-lain lagi. Hak seumpama ni. Maknanya yang dikira penyusuan itu penyusuan pada masa kanak-kanak. Ketika mana makanan susu itu menjadi makanan asasi, makanan utamanya. Jadi hak ni pun lebih kurang hak tadi juga kalau nak kira. Jadi bolehkah kita kata dengan sebab serupa jadi sahih lah hadis ni? Serupa hak tadi. Atau jadi hasan dah hadis ni juga serupa dengan hak tadi? Tak boleh. Dhaif tetap dhaif. Tidak akan jadi sahih. Dengan sebab dia serupa isi tu yang dikatakan dhaif. Sanad dia tu tak kira isi dia. Isi dia tak kira. Tapi untuk sebagai bunga-bunga boleh lah. Supaya kita kata ginilah, kalau makan nasi, nasi tu utama, gula kita kata. Lepas tu ulai tu tidak utama. Dah ulai kemudian kita kata pucuk jenerih ke, pucuk terai ke, itu tidak utama dah. Setara tu ya kan, setara tu. Kalau tak ada tak apa. Jadi ulama tu tidak bergantung dengan ni. Hak kata tidak menjadikan mahram, dia tidak bergantung dengan hadis ni. Hadis ni hak tepek-tepek.
hak asasnya dia pegang dengan hak lain. Itu kita kena maklum, jangan kita keliru. Jangan kita kata, apalah ulama ni dia guna hadis dhaif. Tak, sama sekali dia tidak guna hadis dhaif. Hadis dhaif ni hanya untuk sebagai benda-benda tadi je. Gitu. Seperti kita kata makan, tak ada sudu pun boleh makan, baru sedap baru makan dengan tangan. Cuma awak bagi sudu. Setara tu yang ni tak ada sudu pun boleh makan kok. Setara tu je benda je. Lepas tu Abu Musa pun kata, di sinilah menunjukkan ni kita tak boleh pegang sangat. Di tempat-tempat lain banyak lagi sahabat-sahabat mengakui kealiman Ibnu Mas'ud. Sebab itulah Imam Abu Hanifah dalam mazhab dia, kalau di kalangan sahabat ni, untuk guru nombor 1 Ibnu Mas'ud. Sebab Ibnu Mas'ud ni diperakui oleh kalangan sahabat sendiri. Abu Musa tu pun pandai dah juga. Tapi dia kata semula jangan tanyalah. Sebab orang tanya dia, dia kata tak apa. Cerita dia ini ringkas. Cerita dia ada cerita muka surat 35. Cuma tengok, kalau nak tengok cerita dia hak panjang lagi. Dia kata ceritanya ada satu orang darat lah. Bini dia tu melahirkan anak. Lepas tu anak dia mati. Bekaklah susu dia nya. Tetek dia tu jadi bekaklah penuh dengan susu. Jadi orang tu pun cerita dia, orang tu pun isak susu bini dia tu. Tu ceritanya. Isak susu bini dia. Isak dia bukan minum, dia isak dia kehat. Isak dia kehat. Dah. Pasal bini dia ni sakit. Tetek tu susu banyak sangat. Susu banyak sangat pun jadi sakit juga. Dia isak dia kehat. Isak dia kehat. Tapi dalam pada tu tengah-tengah gitu ada juga orang tertelan. Orang tertelan. Satu teguk saja hak tertelan masuk dalam tekak dia tu. Dia pun pergi tanya Abu Musa al-Asy'ari. Dia kata binimu dia sudah haram dah kepadamu, kata dia. Kalau lagu tu qad harumat alaik, sudah jadi mahram. Dah kalau bini jadi haram lagu mana jadi mahram. Jadi sebab adik-beradik pula, jadi tak boleh buat bini lah. Lagu mana? Panjang pula lah ceritanya. Jadi ada kau terpisah dengan sendiri, kau terpisah. Tidak, tak boleh jadi bini. Jadi sebab adik-beradik pula. Jadi sebab mak pun. Jadi mak dia, dia bukan dia isak susu bini dia. Jadi bini dia tu jadi mak dia. Dengan mak mana boleh nak buat bini, mana boleh menikah. Panjang cerita, boleh jadi panjang lagi pergi. Lepas tu orang tu pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud pula. Tanya dia. Dia pun tanya, kamu ada tanya siapa-siapa dah kah? Dah katanya. Saya tanya Abu Musa al-Asy'ari. Lepas tu dia jawab lagu mana? Dia kata haram dah lah binimu kepadamu. Ibnu Mas'ud pun bawa ajak dia pergi jumpa dengan Abu Musa. Dia pun kata saya pegang dengan hadis hak sebut penyusuan yang diambil kira ni penyusuan yang menumbuhkan daging, penyusuan yang menguatkan tulang. Hadis inilah cerita. Dia kata kepada Abu Musa. Abu Musa pun kata, lepas pada itulah dia kata, kamu boleh tanya kami lagi gapo-gapo pun. Kalau selagi si alim ni ada di kalangan kamu, tak usah tanya kami. Tanya dia lah, senang. Mana kira saya silap dah lah tu. Kira silap dah lah dia. Begitu cerita hak panjang. Hak panjang. Jadi hak ni hak Imam Abu Daud kemukakan ini adalah hak pendek, hak ringkas. Hak selagi tu pun dia kata serupa juga makna dia dengan hak tadi, cuma lafaz dia ada sepatah yang tak serupa, iaitu ansyazal azmah. Hak tu pun ringkas juga. Jadi hak detail hak panjangnya seperti tadilah. Jadi kalau seseorang tu katakanlah lagu ni lah berlaku kepada dia, ataupun memang dia isak susu bini dia, ada juga perangai orang kan macam-macam orang dia isak susu bini dia, katakanlah isak, jadi bini dia tu jadi lagu mana? Jadi mak susu dia ke? Tidak jadi susu dia tu tua dah kan, bini dia ni termasuk dalam ni lah yang menjadikan anak susuan ni kalau kecil lagi. Ni macam mana dia isak susu bini dia? Ada juga kita dengar orang kata tak boleh jadi
jadi mahram. Sekarang ni pun ada lagi. Dia tak tahu hak ni lah tu. Dia tak tahu hak ni. Kalau tahu hak ni selesai lah. Semua ulama terima gitu. Ataupun dia pakai hak penyusuan kepada orang yang sudah besar tu, jadi juga dia pakai hak tu. Hak tu kalau nak buat anak akak, hak ni nak jadi anak akak lelaki dia, suami dia, tak jadi dah ke mana-mana pun. Lepas tu boleh ke dia buat lagu tu? Cerita boleh ke tak boleh tu cerita lain. Tapi ramai juga ulama mengatakan kalau si suami tu buat lagu tu kena takzir, hukum dia. Kalau bini tu mengadu hal lah, kalau bini tu mengadu hal, dan awak nak berebut dengan anak ni, anak jerit lapar ni, susu boleh ke tak lelaki? Tak takzir lagu mana? Tak takzir lagu mana? Jadi duduk berebut pula dah. Tak kena lah lagu tu. Lepas tu bini pun dah kalau orang tua isak lagu mana? Banyak benar sekali isak banyak. Dia tidak serupa dengan budak isak. Jadi kena makan banyak benar lah pula ya bini tu. Bini tu dalam patah katakanlah. Jadi uzur pula, sakit pula. Macam-macam lah. Sebab itulah sebab ulama mengatakan kena takzir jika dia mengadu hal. Jika si isteri tu mengadu hal, bawa kes itu. Tapi kalau dia senyap, nak kata apa ni masalah dalam rumah dia, siapa dia nak tahu. Tapi benda tu tak molek lah buat. Tak molek. Tak molek. Jadi adakah benda tu haram? Najis ke? Tidak najis. Kalau najis budak nak minum lagu mana? Kalau dia isak darah tu tak boleh. Darah. Tapi kalau susu tidak najis. Bukan masalah najis ke tak najis. Masalah jadi buat nyaya kau orang. Buat nyaya ke anak, buat nyaya ke bini. Gitu. Bukan masalah benda tu najis. Benda tu tidak najis. Susu tu tidak najis. Tapi kalau darah, ada juga orang dia tanda saya lah kononnya. Luka tu dia pun ambil tangan isak. Tu tak boleh. Semua kata tak boleh. Isak darah tak boleh. Darah siapa pun, walaupun kita sayang setara mana, bukan dengan cara isak. Caranya balut ubat. Balut ubat, bukan isak. Darah tak boleh. Haram. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu. Damu, darah. Tak kira. Darah tu haram, tak boleh. Darah binatang pun tak boleh juga. Kalau sebelum sembelih tu, sebelum sembelih tu kita isak darah dia, guna kita kata sepuh doktor guna tu, isak nak minum, tak boleh. Haram. Susu dia boleh, darah dia tak boleh. Binatang. Tapi kalau sudah sembelih, ada sikit sebanyak darah dia tu, tak perlulah cuci sampai hilang darah tu tak apa, dimaafkan. Dimaafkan. Jadi hak tak bolehnya yang diharapkan ini darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Gitulah. Jadi Ibnu Mas'ud ni sangat alim. Orang yang alim di kalangan sahabat Ibnu Mas'ud. Tidak sabit hadis ni pun memang maklum. Dalam hadis-hadis yang lain banyak sebut tentang kealiman dia tu. Dan di sini disebut orang yang alim, al-hibru, al-habru. Biasanya kataan ini diguna untuk ahli kitab. Hibru, habru, ahbar. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar itu jamak kepada hibr lah. Hibr itu asalnya dakwah. Dakwah. Jadi biasanya orang alim tu dia guna dakwah untuk menulis ke apa. Bila dia alim dia boleh menulis. Menulis tu guna dakwah. Itu hibr. Ada juga hibr dengan makna laut. Orang Arab selalu buat perbandingan kalau orang tu murah dengan laut. Ilmu meluas seperti laut, kata dia. Laut juga. Boleh juga kita kaitkan dengan hak tu. Jadi di sini maksudnya alim. Al-hibr, alim. Dan yang dikatakan alim tu apa dia? Orang yang tahu hadis. Ini dia tahu, dia ayat hadis lah. Berdasarkan hadis gini-gini. Kau banyak tahu hadis, kau alim. Tidak orang kata alim ni hak tahu furuk masail fiqh saja. Hak alimnya tidak. Hak tahu hadis tu pun, sebab dalam hadis tu pun dia banyak dah fiqh. Ini termasuk dalam fiqh lah, fiqh hadis. Tu dikatakan alim. Riwayat satu lagi serupa juga. Pada serupa apa yang Imam Abu Dawud mari? Ada tempat hak tak serupa.
Dia nak ayat. Cuba perhati. Dalam kitab ni, antara keistimewaan kitab Badlul Majhul, dia banyak syarah Abu Daud ni, tapi hak istimewa dia antaranya qala Abu Daud, dia tak tinggal, dia mesti bahas qala Abu Daud itu hak istimewa dalam Abu Daud ni, hak beza daripada kitab-kitab lain. Di situ dia komen tentang bahasa, dia komen tentang sanad, dan banyak perkara lagi. Dia royak keputusan dia dalam qala Abu Daud, dan agak susah waktu tu. Sebab tu dalam banyak kitab tak sebut, macam Aunul Ma'bud ke apa, tak ada, hampir-hampir tak ada. Qala Abu Daud dia bahas, kalau ada pun sikit-sikit lah, tidak semua. Yang ni dia jaga semua. Selain daripada tu, Abu Daud riwayatkan lagu ni bimaknahu, dengan rekah dia akan sebut juga apa beza dengan awak tadi. Menunjukkan memang seorang yang pakar sungguh, seorang yang alim sungguh, dan berpuluh tahun mengajar Abu Daud ni, dia ni nak boleh buat gini ni pun. Dia kata, cuba tengok, sebut sini serupa dengan hadis hak sebelum pada ni dari segi makna, tapi bezanya dengan hadis tadi, antara dua hadis ni beza dua sudut, dua tepas beza, kata dia. Sebab itu Imam Abu Daud sebut pula. Yang pertamanya, hak ni, hak tadi mauquf, berhenti setakat Ibnu Mas'ud. Hadis tadi mauquf, tapi hak ni, hak kemudian, hak dia kata bimaknahu wa qala an syaza al-'azm, hak ni marfu'. Sebab cuba perhati, ani Ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tak ada kait dengan Nabi, berhenti setakat Ibnu Mas'ud saja. Itu sah. Yang keduanya, tadi dalam riwayat tadi, antara Abu Musa yang meriwayatkan daripada ayah dia tu meriwayatkan daripada seorang anak lelaki Ibnu Mas'ud. Ada sebut anak lelaki. Di sini tak ada ni. Cuba kita perhati. Abu Musa Al-Hilali meriwayatkan daripada ayah dia. Ayah dia terus meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud. Tengok. Tak ada tu orang tengok dalam riwayat ni. Itu perkara yang kedua, bezanya. Perkara yang ketiganya, iaitu dia sebut ansyazah tu lah. Tadi sebut syaddah, hak ni sebut ansyazah. Tiga perkara. Dia sebut dua perkara je. Sebenarnya kalau kita perhati, sebab waktu teran dah, tak payah sebut. Memang tak disebut syaddah pun, hak dia sebut ansyazah, dia royak dah. Jadi hak sebenarnya hak mungkin tak berapa jelas, dua perkara lah. Dua perkara. Kalau mengambil kira beza, tiga perkara, termasuk ansyazah. Itu bezanya. Jadi hadis-hadis, tiga hadis ini, kesimpulannya dia buat menunjukkan bahawa penyusuan pada ketika sudah besar, mana bukan pada masa penyusuan hak biasalah, tidak menjadikan mahram. Seseorang itu mahram, tidak menjadikan mahram. Maka tak jadi apa lah, tak jadi apa. Walaupun kita kata isak pada tetek sekalipun, tak jadi. Apa lagi kalau bubuh dalam cawan, kalau kita kata lagi, kalau isak pada tetek pun tak jadi. Kalau lepas daripada masa dia, kita kata ketika, ialah benda tu benda masih khilaf lagi, tapi kita ambil mana-mana satu pendapat biasanya, umumnya kita kata umur 6 tahun. 6 tahun tu lepas dah lah, kita kata besar dah lah kiranya. Besar dah. Setengah-setengah ulama kata lepas pada 2 tahun pun lepas dah, jadi besar dah. Jadi hak tu hak kebanyakan pakainya, lepas pada 2 tahun besar dah lagi. Sebab apa? Nanti dalil ada masing-masing tu, dalil tak siapa lagi. Ni pula bab Imam Abu Daud buat untuk golongan yang kedua, yang mengatakan penyusuan walaupun selepas tempoh hak biasa dia, tempoh menyusu tu, mana sudah besar dah lah, masih lagi menjadikan mahram. Dia nak buat hak tu pula, dalil demo tu pula. Dalil demo tu hak ni, iaitu ceritanya Abu Hudzaifah ni, dia ada anak akak. Anak akak dia tu namanya Salim.
Lepas pada tu dia buat nikah dengan anak saudara dia. Tak apalah. Jadi bila isteri dia Sahlah binti Suhail ni pergi mengadu hal kepada Nabi SAW, dia ni orang dalam rumah, jadi kita buat anak sungguh dia ni. Dan Nabi SAW cukup faham lah keadaan masa tu. Anak angkat ni jadi sebuah anak sendiri, jadi siapa boleh terima pesaka gapo, bin pun bin ayah angkat pada masa tu. Jadi dia ni duk pergi mari dalam keadaan kita pun perlu juga kepada dia. Pergi mari jadi susah lah kalau kena bertudung, kena gaponya. Jadi dia ni duduk tengok daripada kecil lagi. Katanya jadi anak angkat kepada dia ketika umur 8 tahun lagi. Ada berdasarkan setengah-setengah riwayat tak ada sebut umur 8 tahun. Jadi daripada ketika tu kita ni duduk pakaian biasa lah. Mengikut setengah-setengah ulamanya kata fudlan ataupun fudulan itu pakai selai kain. Kalau kita kata orang masyarakat kita ni di rumah-rumah dia kembang gantung je. Mana itu mana selai kain semua lah, pakai lagu tu lah. Apa lagu mana? Allah SWT ada waktu dah ayatnya tak boleh anak angkat ni orang lain, tak boleh dah bank kepada ayah angkat, tak boleh dah terima pesaka dan sebagainya, banyak perkara dah. Jadi lagu mana dia? Nabi SAW kata mu beri nyusu lah pada dia 5 kali. Dia pun tak ada apalah, beri nyusu 5 kali. Jadi beri nyusu 5 kali jadi seperti anak dia. Jadi pada ketika ni berdasarkan riwayat ni tak ada sebut dia setara mana besarnya. Dalam riwayat Muslim ada sebut. Macam mana? Dia heran lah bila Nabi SAW suruh dia beri menyusu. Dia heran lagu mana saya nak beri menyusu ke dia. Dia besar dah. Jelas dia sebut wa huwa kabir. Dia besar dah. Dalam riwayat yang lain pun tak sebut. Macam mana saya nak beri menyusu? Dia ada janggut, ada besar dah. Lagi besar lagi. Lagi besar lah. Betul lah ketika dia ambil buat anak akak tu umur 8 tahun. Ketika peristiwa ni berlaku dia besar dah, berjanggut dah. Lagu mana? Nabi senyum. Nabi senyum tak kata apa. Situlah puak-puak Zahiriyah, puak-puak Zahir, ahli Zahir ni kata kena menyusu tetek ke dia. Hoi, lagu mana pula lagu tu dah? Hak ni lah ramai pihak apa nama ni macam Syiah ke apa, dia duk nganyi tengok orang ahli sunnah dia pakar hadis ni, benda lagu benda tak pernah sabar kata dia nak beri susu. Jangan kita tengok ada seorang dua orang tak pakar pun mazhab Zahiri tu, tak pakar pun hak 4 mazhab kata lagu mana, hak 4 mazhab atau imam-imam besar hak lain dia kata lagu mana. Nabi senyum tu mana takkanlah aku nak suruh dah besar lagu tu suruh beri tetek ke mulut dia tu, takkan lagu tu. Ini menunjukkan boleh susu tu dia kira jadi juga. Seperti hot tadi lah, kalau kanak-kanak tu pun boleh kita beri dalam cawan ke ataupun dalam botol susu ke, dia kira sah juga. Yang penting yang susu tu masuk dalam perut. Jadi hak besar dia pun lagu tu lah juga. Takkanlah nak suruh isak tetek tu dia senyum tu. Dia tak kata apa tu. Jadi puak-puak Zahiri ni kata dia senyum tu menunjuk kalau lah tak boleh mesti kena dengan cawan kau dengan gap, mesti dia royak. Ni dia senyum tu maknanya tak apalah tu. Tapi baik kalau tak apa belaka kau semua orang. Kau untuk dia saja. Di sini dalam riwayat ni dia kata untuk dia saja je, kebanyakan isteri Nabi nya faham gitu. Tapi Aisyah kata tak, tidak untuk dia saja. Kalau untuk dia saja mesti ada hadis yang jelas dengan jelas sebut. Dia tidak faham gitu. Tapi nampaknya dalam riwayat dia sebut Aisyah seorang saja. Dan dia kata semua isteri Nabi SAW yang lain tak terima. Sebenarnya tak. Selain daripada Aisyah, Hafsah seorang lagi yang terima. Dan ramai lagi ulama-ulama besar dari kalangan sahabat dan tabi'in pun terima lagu itu. Tapi itu ada perincian dia. Waktu kita akan bincang, waktu itu perinciannya lagu mana tu? Tak apalah. Cuma Aisyah pun dia tidak kata menyusukan itu beri tetek tu kepada hak sudah besar tu. Dah, dia kata beri susu. Kalau beri susu jadilah. Beri susu jadi. Tak apalah. Dan beri susu tu 5 kali, kira 5 kali. Dia pegang dengan hak ni lah, 5 kali ni. Dia pegang dengan hak ni.
Jadi oleh kerana perbincangan tentang ni panjang lagi, jadi anda rasa malam ni pada sekatu dulu. Kalau pergi pun tak habis juga. Tapi itulah cerita panjang lagi lah cerita ni. Kita akan bincang kemudian dengan dalil-dalil dia masing-masing itu. Kita akan bincang kemudian. Jadi setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanallah.